Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Begitu juga menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka sekali lagi kita bertemu dalam episod Khazanah Islam, episod yang ke-36. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, sebelum kita bermula dengan topik kita pada pagi ini, gaya hidup sihat selepas Ramadan, marilah kita sama-sama muhasabah kembali. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka apakah kesan-kesan yang masih terdapat pada diri kita, jiwa kita? Apakah kita masih tetap mendirikan solat tarawih ataupun qiyamul lail? Apakah amalan-amalan yang perlu kita teruskan? Apakah masih ada tilawah dan sedekah? Adakah masih ada puasa? Ataupun kita amalkan puasa 6 Syawal? Apakah perjalanan kita selepas Ramadan ini? Sahabat-sahabat Khazanah Islam, akhir sekali ayat dalam kewajipan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara akhir matlamat adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka marilah sama-sama sahabat-sahabatku Khazanah Islam secara jujur, adakah kita telah benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Ataupun wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang banyak bersyukur. Maka ketahuilah sahabat-sahabatku Khazanah Islam, ulama salaf pernah berkata, kun rabbaniyan wala takun rabbaniyan. Maksudnya, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang rabbani, bukan menjadi hamba Ramadan, yakni mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan sahaja. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah di dalam surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka tetap teguh beristiqamah, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Ketahuilah sahabat-sahabatku Khazanah Islam, apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah? Ulama mengatakan luzum fi ta'atillah, yakni tetap dalam mentaati Allah dan berpendirian teguh dan tegar dalam menghadapi apa sahaja cabaran, lebih-lebih lagi selepas Ramadan meninggalkan kita. Ketahuilah sahabat-sahabatku Khazanah Islam, keadaan pandemik COVID-19 ini membuat kita semakin jitu, semakin resilient, semakin istiqamah. Dengan berterusannya pandemik ini merupakan satu ujian atau fitnah yang menimpa umat manusia sejagat. Apakah hikmah di sebalik hanya Al-Alim Al-Hakim, Maha mengetahui dengan wujudnya kasih sayang Allah kepada kita? Sekali lagi kita diuji dengan pandemik COVID-19 ini. Disitulah wujudnya kasih sayang Allah kepada kita, agar kita kembali insaf, agar kita muhasabah, agar kita hilangkan kesombongan diri kita dan kembali kepada Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. Hanya Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas yang sentiasa memelihara kita daripada min syarri ma khalaq, daripada apa sahaja yang diciptakan
daripada kejahatan apa sahaja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan para sahabat apabila berlakunya perpisahan dengan bulan Ramadan membuat mereka merasa sedih. Bahkan tak jarang di antara mereka yang menitiskan air mata. Kita mudah terdedah dengan berbagai cubaan dan godaan sehingga semangat untuk istiqamah semakin lama semakin luntur. Lebih-lebih lagi selepas Ramadan meninggalkan kita. Maka apakah amalan yang seterusnya? Adalah sahabat-sahabatku khazanah Islam. Kita menghidupkan sebagaimana budaya Ramadan. Kita bangun pada 4:30 pagi dengan niat untuk berpuasa 6 atau berpuasa Senin Khamis. Tilawah Quran seberapa seminit setelah kita sahur sementara menanti azan subuh. Dan kita alhamdulillah bersahur bersama ahli keluarga. Setelah bersahur kita sambung tilawah. 2 muka surat, 3 muka surat, 4 muka surat dan seterusnya. Kemudian itu kita bersiap siaga untuk salat subuh berjamaah. Setelah itu kita berehat sebentar. Kemudian itu kita akan bertebar di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam asyik kita mencari karunia Allah, nafaqah. Kita sentiasa menjaga salat zuhur dan asar. Begitu juga setelah kita pulang ke rumah, kita bersiap siaga untuk berbuka puasa dengan membanyakkan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara menanti azan subuh. Sementara menanti azan maghrib. Ketahuilah sahabat-sahabatku, ketika kita berpuasa sunnah, puasa 6 Syawal ataupun Senin Khamis, kita tetap bersahur. Maka walaupun hanya dengan seteguk air ataupun beberapa biji korma ataupun roti ataupun apa-apa sahaja makanan yang ringan. Kerana Nabi menggalakkan kita, fatasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana ketika sahur itu ada barakat. Ketahuilah apakah yang dimaksudkan dengan barakat. Kerana kita bangun sahur 2/3 malam, pada waktu itulah yakni waktu yang sangat dikatakan sa'atul ijabah. Waktu di mana berkatnya doa kita ketika 3/4 malam. Pada makan sahur itu ada berkatnya walaupun hanya seteguk air, beberapa biji korma, roti, biskut dan sebagainya. Pada sahur itu ada yakni Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Begitu juga pada sahur itu walaupun solat puasa sunnah, suasana yang hening, terdapat pautan hati di antara ahli keluarga atau boleh panggil family bonding. Maka ketahuilah di akhir-akhir malam mereka memohon, wabil ashar hum yastaghfirun. Pada akhir-akhir malam mereka sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan seterusnya sahabat-sahabatku, ketika kita puasa sunat ataupun puasa 6 Syawal, di sana ada beberapa superfoods for Ramadan ataupun superfood for those who are fasting ataupun untuk mereka yang berpuasa. Di antaranya adalah korma ajwa ataupun korma rutab, madu asli dicampur dengan air suam ataupun air lemon, air zam-zam ataupun air suam, susu segar, ataupun kita mengamalkan sup buah labu ataupun bubur yang sihat, ataupun apa sahaja buah-buahan, jus buah-buahan, ataupun roti whole meal, tepu penuh, dan kita minum sup bali ataupun oat cereal. Nah, bagaimana keadaan kita selepas Ramadan, selepas kita keluar daripada madrasah Ramadan selama 1 bulan? Teruskanlah berpuasa kerana pada puasa itu terdapat berbagai-bagai macam hikmah. Puasa dapat membuat fikiran kita menjadi lebih tenang. Menurut sebuah penelitian kajian, ketika perut kita lapar, fikiran kita semakin aktif dan bekerja lebih cerdas. Maka ketahuilah apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Ya bunayya idham tala'atil ma'ida namatil fikra. Wazalatil hikmah wa qa'adat abdan wa qa'adatil abdanu anil ibadah. Wahai anak kesayanganku, apabila perut kamu merasa lapar,
maka lemahlah pemikiran kamu. Maka hilanglah hikmah daripada percakapan ataupun fikiran kamu. Wa qa'adatil abdan anil ibadah. Maka ketika itu jatuh rebahlah badan kita untuk mengerjakan ibadah. Jadi di situ menunjukkan orang yang berpuasa itu mempunyai fikiran yang tajam dan cergas. Pada saat kita berpuasa dahulu pada bulan Ramadan selama 1 bulan, maka sangat banyak manfaatnya. Di antaranya ialah kesihatan tubuh badan kita, alhamdulillah. Hal ini kerana puasa dikaitkan dengan proses detoxification, pengeluaran zat racun daripada tubuh badan kita. Dan kita dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sihat. Lebih-lebih lagi apabila kita keluar daripada madras Ramadan. Ketahuilah apabila kita mengamalkan berpuasa seterusnya, dia dapat membantu menjaga kesihatan jantung kita dan saluran pembuluh darah kita. Kerana berpuasa memiliki kesan yang baik untuk kesihatan jantung kita dan arteri, saluran darah yang berada di jantung kita. Ketika kita berpuasa, tubuh melakukan peningkatan HDL, high density lipoprotein, dan penurunan kolesterol LDL yang baik untuk kesihatan jantung dan pembuluh darah kita, insya-Allah. Maka ini bukan hanya diakui di kalangan orang-orang Muslim dan doktor-doktor Islam sahaja. Bahkan pandangan pakar-pakar tentang mukjizat berpuasa. Saya bawakan 4 pakar kesihatan, di antara Dr. Phil Sanderson mengatakan fasting a path to mental and physical transcendent tadi. Dengan berpuasa itu merupakan satu jalan menuju kepada kesihatan mental, dan begitu juga kesihatan fizikal tubuh badan kita akan senantiasa menurun dan sihat. Yang kedua, Dr. Valter Longo dikatakan bahawa fasting awakening the rejuvenation from within tadi. Dia kata berpuasa itu merupakan suatu kejutan, kebangkitan untuk memulihkan kembali tenaga baru di dalam tubuh badan kita. Dr. Cynthia Turlow mengatakan intermittent fasting is a transformation technique. Orang yang berpuasa intermittent, selalunya mereka mengamalkan puasa kadang-kala siang mereka tak makan, tengah hari mereka tak makan, ataupun mungkin mereka hanya makan minum seteguk air dan beberapa biskut selepas zuhur tadi. Jadi intermittent tu maknanya mereka mengamalkan puasa siang dengan hanya memakan makanan yang seteguk air ataupun makanan yang sangat ringan, sekadar untuk menahan kelaparan. Dan ini telah terbukti. Mereka yang kurang makan dan makan makanan yang seimbang dengan mengamalkan intermittent fasting, ia melakukan suatu transformasi terhadap tubuh badan kita. Begitu juga Dr. Sarah Halbert mengatakan terhadap penderita diabetes type 2. Dia mengatakan mereka yang berpuasa pasti akan mendapati bahawa blood sugar level mereka menjadi stabil tadi. Jadi inilah yang mana pandangan-pandangan pakar di kalangan pakar-pakar perubatan barat tentang the miracle of fasting ataupun kemukjizatan puasa. Begitu juga satu lagi kumpulan di UC San Diego Center of Nutrition mengatakan let food be thy medicine. Biarlah makanan kita menjadi obat, bukan obat menjadi makanan kita tadi. Jadi apa sahaja obat, apa sahaja buah-buahan, apa sahaja sayur-sayuran yang kita makan, ia akan menjadi penawar bagi kita. Bukan obat itu menjadi makanan kita. Begitulah, ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam. Para salafus salih pernah berkata, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan.
Jadilah kamu hamba Allah yang Rabbani, bukan menjadi hamba Ramadan yang hanya mengenal, mengabdikan diri kepada Allah hanya pada bulan Ramadan. Insan Rabbani adalah mereka yang keluar daripada madrasah Ramadan dengan cemerlang, dengan bertakwa, dengan bersyukur dan berterusan dalam kecemerlangan amalan istiqamah, yakni insan yang bertakwa dan bersyukur, yang sentiasa berusaha melaksanakan amal yang boleh menjadi penghapus segala dosa sepanjang masa. Begitu juga insan Rabbani adalah mereka yang sentiasa menjadikan kebiasaan melaksanakan amal ibadah dengan melipat gandakan ibadah-ibadah sunnah walaupun Ramadan telah meninggalkan mereka. Dan insan Rabbani sentiasa memastikan hubungan mereka berterusan dengan membaca Al-Quran, mentadabbur, menghafaz dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Mereka tidak pernah memisahkannya pada bulan-bulan selepas Ramadan, sama sahaja amal ibadah mereka. Mereka berhati-hati dari tenggelam bersama mereka, yakni meninggalkan Al-Quran, seperti peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nabi SAW pernah mengeluh kepada Allah terhadap umatnya. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Nabi berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, yakni tidak dipakai lagi. Dahulunya pada bulan Ramadan mereka tekun membaca Al-Quran, sedangkan apabila Ramadan telah meninggalkan mereka, mereka secara tidak sengaja ataupun sengaja telah membelakangkan Al-Quran dan meninggalkannya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terputus daripada melakukan apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Nah, kita terus mengamalkan puasa-puasa sunnah. Puasa 6 Syawal, puasa Senin Khamis, puasa 13, 14, 15 Ramadan. Dan seterusnya kita akan menjadi mereka yang sihat. Ayo, marilah sama-sama kita berusaha agar sentiasa mengamalkan solat tarawih ataupun solat malam, beristiqamah solat berjamaah, beristiqamah berzikir dan berdoa, Masya Allah, beristiqamah bangun malam dan munajat, beristiqamah dalam mempelajari Al-Quran dan bertadarrus, beristiqamah dalam mentaati Allah dan begitu juga dalam berdakwah. Maka dari itu kita sentiasa muhasabah, bertanya kepada diri kita, adakah solat kita ini pada awal waktu selepas Ramadan, yakni pada bulan Syawal dan seterusnya? Adakah solat kita berjemaah ataupun sebaliknya? Adakah solat fardu kita diiringi dengan solat sunnah rawatib yang kita lakukan pada sepanjang bulan Ramadan? Adakah kita tunaikan solat sunnah, tahajud, witir, duha dan sebagainya? Seterusnya, adakah kita tunaikan solat sunnah, tahajud dan seterusnya? Dan begitu juga adakah Al-Quran sentiasa menjadi pedoman ataupun pedoman hidup kita? Dan begitu juga seterusnya, adakah kita menjaga zikir, istighfar dan selawat kita setiap masa? Dan begitu juga adakah kita sentiasa membantu dan mengeluarkan infak, sedekah dan zakat walaupun selepas Ramadan meninggalkan kita? Adakah kita menyumbang untuk dakwah Islami? Adakah kita berperanan untuk mengislah orang lain dan masyarakat sekeliling kita? Adakah kita sentiasa amat prihatin terhadap nasib umat Islam yang tertindas di seluruh dunia, lebih-lebih sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza yang sedang teraniaya, ditindas oleh kumpulan-kumpulan yang zalim? Adakah kita memelihara akhlak kita setiap masa walaupun Ramadan telah meninggalkan kita? Adakah kita sentiasa memperbaiki amalan kita setiap masa? Begitulah, suburkanlah amalan-amalan dan memantapkanlah kepribadian kita walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Ayo, marilah kita beristiqamah dalam meningkatkan kemahiran, beristiqamah dalam membuat kerja-kerja kemasyarakatan, dan begitu juga beristiqamah dalam menegakkan ad-din dan beristiqamah mentadabbur Al-Quran dan sebagainya. Maka dari itu
Kita senantiasa diingatkan oleh Nabi SAW, dikatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani li abdi yaumul qiyamah. Puasa dan begitu juga Al-Quran kelak akan menjadi syafa'ah bagi hamba yang senantiasa bertilawah dan puasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Sahabat-sahabatku, khazanah Islam, semoga Allah sentiasa memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan amal ibadah secara berterusan. Jika kita terbabas daripada landasan istiqamah yang sebenarnya, usahlah bimbang kerana manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Apa yang penting, perlu sentiasa memperbarui istiqamah kita. Kita beristighfar dan bermunajat kepada Allah dengan membaca doa, Ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati-hati ini pada jalan yang lurus dan tegar di dalam menegakkan agamamu. Maka begitulah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah awsani, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat dan pesanan. Maka Nabi SAW menasihati sahabat ini dengan mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Sebutkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah dengan ad-din dan amalan kamu sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat khazanah Islam, marilah sama-sama kita terus mempertingkatkan amal ibadah kita. Sama ada tilawahnya, sama ada puasa-puasa sunnah, sama ada zikirnya, sama ada taubatnya, sama ada sedekahnya, sama ada infaknya, dan perjuangan kita dalam menegakkan ad-din. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendampingkan diri dan beristiqamah pada jalan agama ini. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Semoga Allah kembalikan kita dan memelihara kita daripada segala bala malapetaka. Begitu juga pandemik penularan COVID-19 ataupun apa sahaja kuman-kuman yang berkeliaran di udara yang bebas. Tidak ada yang dapat melindungi diri kita melainkan kita kembali kepada Rabbun Nas, Tuhan manusia, Ilahin Nas, dan begitu juga Malikin Nas, maknanya Tuhan sembahan manusia dan raja segala raja yang mengawali alam ini, min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang diciptakan. Wallahu a'lam bisawab. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah hindarkan kita daripada segala malapetaka dan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum.